Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita akan teruskan siri pengajian kita Talbisul Iblis. Dan sebelumnya saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena minggu lepas saya salah sajian. Saya tahu rupanya itu bukan makanan jamaah, patut dihidang senyap. Pasal sedap, Ustaz. Pasal sedap, senyap. Saya sedar baru malam harinya, apa pula saya sampai itu? Patutlah bukan hidangan dia, senyap, macam orang bingung. Nak tegur, takut kena marah. Bukan, kalau jamaah tegur kurang iman, lemah iman. Jangan tegur, itu tanda lemah iman. Sedar baru malam hari, tengok pulang kaji, apa pusat itu yang sampaikan tadi. Silap bukan seminit dua pula tu. Silap sajian. Jadi sepatutnya sambungan pada pelajaran Talbisul Iblis. Yang ini betul insyaAllah. Jadi kita teruskan Talbisu Iblis ala nas fil hajj. Tipu daya iblis terhadap manusia dalam ibadah haji. Dalam buku ini muka surat yang ke-194. Telah kita pelajari sebelumnya tipu daya iblis di dalam ibadah puasa. Ada yang terus berpuasa setiap hari dengan alasan mampu dan kuat. Dan ini bukan hanya berlaku sekarang sahaja, tetapi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ada sahabat yang ingin melakukan ibadah puasa ini setiap harinya sepanjang tahun, kecuali pada hari-hari yang diharamkan. Lalu Nabi nasihatkan kepada orang ini sum yauman waftir yauman. Berpuasalah kamu satu hari dan berbukalah kamu satu hari. Wa huwa adalus siyam wa huwa siyamu Daud. Nabi bersabda, itu adalah cara berpuasa yang paling adil, yang paling sempurna, dan itulah puasa Daud.
sahabat tadi masih berkeras. Dia berkata, inni utiku afdhala min dhalik. Ya Rasulullah, aku mampu melakukan, mengerjakan yang lebih baik daripada itu. Aku boleh buat lebih daripada sekadar sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Aku boleh lakukan puasa setiap hari, kata sahabat tadi. Lalu Nabi memberinya nasihat, la afdala min zalik. Tidak ada puasa yang lebih baik, lebih utama daripada itu. Ini bermakna walaupun puasa itu ibadah yang disuruh, tetapi jika ianya melebihi daripada, dilakukan melebihi daripada suruhan, maka ianya bukan lagi ibadah yang baik. Kalau dalam syariah disebut bid'ah, kalau dalam bahasa ihsannya orang itu sebenarnya telah tidak lagi mengikuti ajaran Nabi, tapi mengikuti bisikan iblis. Pelik bunyinya. Melakukan ibadah dari segi zahirnya, tapi dia tidak mengikuti, hakikatnya tidak mengikuti ajaran Nabi membawa syariah, tapi dia mengikuti bisikan dan talbis iblis. Di sini kena berhati-hati dalam melakukan ibadah. Tidak boleh melebihi daripada apa yang disuruh, karena ia dilarang. Kurang mungkin dibenarkan jika tak mampu melakukan sebagaimana yang ditetap. Idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Bila aku suruh kamu melakukan satu-satu amalan, perintah, Nabi kata, buat oleh kamu ikut kadar kemampuan kamu. Sebab itu saya kata, mungkin kita buat dan kurang daripada yang disuruh, mungkin tidak mengapa, karena setakat itu kemampuan kita. Bahkan bila Nabi suruh dan kita tak buat pun mungkin tidak mengapa, karena suruhan itu bersifat sunat. Tapi bila kita buat lebih dari yang disuruh, atau kita buat, kita lakukan lain yang disuruh, ini yang tak boleh. Saya nak beri satu contoh lah ya mas sekalian. Bila kita menghadapi masalah, umpamanya tidak tahu, hendak menentukan pilihan. Dalam agama, bila kita tidak tahu, hendak menentukan pilihan mana yang terbaik daripada dua benda yang kita nak buat ini, pilih A kah atau pilih B kah, syariat Islam mengajar kita untuk kita sembahyang 2 rakaat, namanya sembahyang apa namanya? Istisqa ke sembahyang istikharah. Saya sembahyang istisqa. Sembahyang istikharah. Sembahyang 2 rakaat dan kemudian memanjatkan doa sebagaimana yang diajar oleh Nabi. Mohon pada Allah supaya Allah bantu kita menentukan pilihan yang terbaik daripada dua perkara itu. Ini syariat. Ini sunnah Nabi, walaupun hukumnya sunat.
ini syariat, ini sunnah Nabi, walaupun hukumnya sunat. Artinya bila kita buat, ya alhamdulillah. Jika kita tidak buat pun, insyaAllah tidak berdosa sebab sunat. Tetapi jangan kita tukar dengan cara lain. Itu malah tidak boleh. Kita tidak mampu, tak tahu nak menentukan pilihan. Yang sepatutnya kita sembahyang 2 rakaat, sembahyang istikharah, kita tinggalkan sembahyang istikharah, kita ganti pula mohon pada Allah supaya Allah bagi tujukan kita pilihan dengan baca surah Al-Waqi'ah 3 kali umpamanya, atau dengan baca surah Al-Qiyamah umpamanya 6 kali. Maka perbuatan ini sudah jadi bid'ah, karena anda telah menukar apa yang disuruh oleh Nabi dengan yang lainnya. Walha bila tak buat, insya-Allah tidak berdosa sebab dia hanya sunat. Tapi jangan buat selain yang disuruh, hukumnya sudah bid'ah. Sepatutnya istikharah, dia baca Yasin 3 kali. Mana ada istikharah boleh ganti dengan baca Yasin? Mana istikharah boleh diganti dengan baca surah Toha? Istikharah baca surah Toha. Bila kita bingung, tak tahu nak menjatuhkan pilihan, istikharah, tidak ada cara lain yang disuruh. Anda menggantinya dengan cara yang lain sudah melakukan bid'ah. Kita baca umpamanya ayat Al-Quran yang di situ ada ayat yang menyuruh kita sujud umpamanya, yang menyuruh kita sujud. Katalah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Tidak sekali-kali. Jangan kamu taat, jangan kamu ikut dia, wahai Muhammad. Dekatkan olehmu dirimu kepada aku dan sujudlah. Baca ayat seperti ini, kita disunnatkan untuk sujud. Namanya sujud sajadah. Sujud sajadah atau sujud tilawah? Sujud sujud tilawah. Sajadah tu mana sujud. Jadi sujud sajadah mana sujud? Sujud. Sujud, pintu gate, kasut boot. Cubalah try kasut boot itu, dan lalulah masuk pintu gate itu. Panggil jiran-jiran tetangga. Kita disunatkan sujud tilawah. Sujud tilawah, bila kita baca ayat yang suruh kita sujud, itu sunnah Nabi. Walaupun hukumnya hanya sunnat. Karena hukumnya hanya sunnat, walaupun sunnah, bila kita buat, alhamdulillah. Bila tak buat, namanya saja sunnat, insya-Allah tidak berdosa. Tidak buat, tidak berdosa sebab sunat. Tapi jangan kita ganti dengan yang lain kalau kita tak buat yang itu. Kalau sujud dia nampak ini tak boleh, saya ganti. Kemudian ada orang beritahu, kalau tak nak sujud, ganti dengan baca selawat 3 kali. Wasjud waqtarib, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dah. Kenapa gitu? Ya, sebagai gantilah. Kalau tak nak sujud, ganti dari mana ajaran ini? Ini sudah bid'ah. Nampak tak?
Tak sujud tak apa, sebab sunat. Tapi jangan ibadah yang Nabi tetap itu kita ganti dengan suka-suka je. Kalau orang nak menggantinya dengan salawat 3 kali, dan dikatakan boleh, nanti ada orang lain mungkin tak, saya nak gantinya dengan bukan salawat lah, dengan kulhu 3 kali. Yang lain kalau kulhu pun tu boleh, boleh, saya tak nak kulhu, saya nak ganti sujud tilawani dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kacau. Itu namanya bid'ah. Ini kadang-kadang pelik, suka mengganti-ganti ibadah, menukar-nukar ibadah yang qat'i, yang disuruh, yang ditetapkan walaupun hukumnya hanya sunat. Jangan diganti, tak buat tak apa. Bila tak buat tidak dosa, tapi bila kita buat selain yang disuruh, sudah bid'ah, malah berdosa. Kalau ibadah yang sunat itu pun kita boleh ganti dengan ibadah yang lain. Suruh sujud, sujudlah, jangan tukar yang lain. Sujud tu macam mana? Ya, sujud. Membacanya malah jadi sunat. Yang disunatkan sujudnya, membacanya itu sunat. Katalah sujud Allahu Akbar, diam aja, senyap aja. Ya, tidak mampu dah, memang itu yang disuruh. Anda baca tasbih atau tidak, sudah menepati perintah sunnah yang hukumnya sunat tadi. Ini suruh sujud, kerana sudahlah, tak apalah, you baca tasbih aja dah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan. Itulah maksudkan. Kalau yang sunat pun tidak boleh diganti dengan ibadah yang lain kecuali Nabi sendiri bagi tahu, apalagi yang wajib. Yang wajib kita tak boleh buat. Jangan diganti dengan yang lain kecuali Allah sendiri yang empunya syariat sendiri yang menyuruhnya kita berganti, dan Allah bagi tahu ada penggantinya. Dan kalau kita ingin mengganti, melakukan penggantinya, mesti kita lakukan apa yang ditetapkan oleh syarak. Puasa Ramadan wajib. Bagi yang tak mampu berpuasa, Allah kata gantilah. Allah suruh ganti. Gantinya dengan apa? Ya, dengan yang Allah tetapkan. Ima nanti mengganti pada masa ketika dia mampu, karena tak mampu dahulu tadi dia sakit, ataupun menggantinya dengan fidyah. Tak boleh orang tinggal puasa Ramadan diganti dengan umrah, bid'ah. Allah suruh ganti dengan fidyah lah. Saya tak nak fidyah, saya nak sebeli kambing, sekarang ini nanti saya jemput orang makan. Jangan. Tidak boleh. Itu bila Allah beritahu kita ada penggantinya. Tapi bila tidak ada penggantinya, kita jangan mandai. Apalagi yang wajib. Okey, orang tak boleh solat, diganti dengan apa? Orang tak boleh solat, ganti dengan apa? Solat lima waktu ni lah. Orang yang tak boleh solat lima waktu diganti dengan apa? Tak boleh, memang tak boleh. Bagaimana? Apa yang perlu dibuat oleh orang yang tak boleh solat? Agaknya apa ya? Duduk, tamanung, atau untuk suruh orang lain tolong solat bagi pihak saya. Tak boleh kan? Kalau tak boleh betul, apa yang boleh buat? Ya, tak payah solat, nanti disolatkan. Orang tak boleh solat tu dah qalu. Tapi dia belum mati, dia majnun, kan tak wajib solat. Selagi orang tu belum meninggal dan tidak majnun atau tidak majnin, kan wajib solat. Lalu apa alasan dia tidak solat umpamanya? Kan tidak ada kan?
Dahlah dia tak ada alasan untuk tidak solat, tiba-tiba diganti dengan yang lain. Solat hormat waktu umpamanya. Ya mana ada? Allah tanya kamu solatlah kamu, ya Allah saya tak boleh solat, ya Allah. Kenapa kamu tak solat? Kan kamu belum mati dan tidak majnin. Coba jawapan kita macam mana? Yang boleh tak solat itu, satu mati, dua kanak-kanak sebelum balik, tiga orang tidur sehingga jaga, empat orang majnun sehingga jadi nun je, majnun. Sekarang tengok, adakah awak dah mati? Tidak, ya Allah, hamba-Mu dah masih hidup. Atau barangkali awak masih kanak-kanak? Tak, ya Allah, kami dah jadi bapa kanak-kanak. Barangkali awak sedang tidur? Tak, nak tidur saya jaga. Mungkin awak gila? Tak, saya tidur. Lalu kenapa kamu tak solat? Ayak tak adalah, ya Allah. Kan debu banyak. Debu saya tak biasa pakai. Kau ni jangan mengada tau. Lah, tak apalah, ya Allah. Bolehlah. Ai hormat ajalah, ya Allah. Ingat aja. Mana ada? Cuba dalam balik. Sedangkan kita disuruh sujud tadi, sujud tilawah itu hanya sunat. Itu pun kalau kita tak buat, tak apalah sebab dia sunat. Tapi jangan diganti dengan ibadah yang lain sebagai pengganti. Tak apalah, sekurang-kurangnya kalau kamu tak nak sujud, bacalah solawat. Dari mana asal usulnya ni? Pengganti sujud tilawah solawat. Nah, apa lagi? Cuma main solawat. Tanam pokok supaya cepat banyak buah, baca solawat. Tanam jagung aja letak Allahumma sholli ala Muhammad, terus tangan kembang. Kembang tu mana nanti buahnya biar. Cemana? Nak bawa kereta tak ada brake, bismillah, ya Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah. Hamba-Mu tahu bahawa kereta ini brake tak makan, tapi dengan berkat solawat harap-harap. Amin, solawat. Tak reti masak, tiba-tiba suruh masak sedap-sedap, modalkan solawat, hangus masakan. Inilah, jadi kena faham agama ini tak boleh direka-reka. Kena ikut apa yang ditekan oleh yang empunya agama. Jadi kita kena faham. Tadi saya katakan, kalau yang sunat, yang sunnah, yang hukumnya sunat, itu pun kita tidak boleh ganti yang lain bila kita tak mau buat, tak boleh buat, tak nak buat. Wah, jika kita tak buat pun tidak berdosa sebab hanya sunat. Apatah lagi yang wajib. Kecuali, saya katakan, kecuali Allah sendiri tunjukkan penggantinya bila kita tak buat. Orang tu sepatutnya yang maksudnya kena denda kerana melanggar pantang larang ihram. Apa dendanya ya? Bayar dam. Apa damnya ya? Dam macam mana? Dam haji, dam mana? Sebelih binatang ternakan. Dia tak mampu. Mungkin kerana tak ada wang untuk membelinya, atau mungkin tak ada apa binatang yang nak dibelinya. Kan Allah kata ya tak apalah, kerana dam yang tak ada, Allah suruh ganti dan Allah tetapkan penggantinya, yakni puasa. Berapa lama? Sebulan atau 2 bulan berturut-turut penggantinya? Berapa hari? 10 hari.
10 hari pecahannya 3 masa di sana, 7 bila dah balik. Itu Allah bagi tahu, kena itu ganti dia. Jangan cari yang lain. Dah lah tak mau bayar jam, tak boleh, kemudian nak cari, oh puasa. Susahlah. Tapi Allah karena kamu ni tak nak puasa, saya nak balik awal haji ni, saya nak ganti dengan umrah, boleh tak? Sebab sementara masih sana. Keluar lagi ke Tanim, masuk lagi umrah, keluar lagi masuk, 3 kali umrah. Inilah sebagai pengganti dam yang mana boleh. Orang itu malah melakukan dosa walaupun nampaknya umrah. Agama ini jamaah sekalian ibarat ubat lah yang telah dibuat oleh doktor pakar, saintis yang hebat untuk merawat sesuatu penyakit. Dalam ubat itu kandungan-kandungan dia, ingredient dia telah ditetapkan, sukatannya lah tekan, tidak boleh lebih, tak boleh kurang. Kalau kurang, ya tidak berkesan. Bila lebih, kan? Mesti madarat bila lebih. Namanya ubat. Sakit kepala, makan panadol. Kenapa panadol 1 hari berapa ni cik? 2 kali ni cik. Pagi dan petang. Kalau 1 hari sekali, oh tidak berkesan. Sebab ubat ni dah disukat gini-gini, penyakit cik tu gini-gini. Jadi kalau 1 hari sekali, tak berkesan. Kalau 1 hari 6 kali, ya mungkin berkesan lah. Sebab dia terus tidur je. Itu pun kita tak berani melanggar, walhal itu hanya obat untuk merawat penyakit jasmani. Ibadah ni ngam-ngam. Saya kata tadi, suruhan mungkin kita melakukannya tidak sempurna. Tidak mengapa jika setakat itu kemampuan kita, tapi jangan tadi itulah lebih-lebihkan. Nabi kata puasa yang paling baik itu sehari puasa, sehari buka, sehari puasa. Itu dah paling baik dah. Tak ada hari-hari berpuasa selain Ramadan. Ini degil, tapi saya kuat ya Rasul, saya kuat ya Rasul. Ini bukan masalah kuat tak kuat. Kalau masalah kuat tak kuat, jemaah sekalian, ada hamba Allah yang lebih kuat daripada kita, tak makan tak minum. Katak namanya. 6 bulan tak makan tak minum, katak, kuat. Jadi kalau tak nak makan tak nak minum lama, itu bukan puasa. Itu namanya katak. Kalau orang nak puasa, ya kena sehari puasa, sehari buat, ada sahur, ada buka, ada sahur. Dah ditetak dah. Lebih aja, itu sudah ada talbis. So bahaya. Nampak ibadah, tapi hakikatnya bukan ibadah. Baik. Jadi sekarang kaitan dengan ibadah haji. Macam mana? Solat hajat yang banyak diperkatakan. Kedudukannya adakah menjatuh dalam bijak? Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesiapa yang berwudu, man tawaddaa fa ahsanal wudu. Siapa yang bela air wudu dan memperelok, mempercantikkan wudunya. Maknanya bukan cincai lah. Suma shalla rakaatain, kemudian ia salat 2 rakaat. Nabi tak tetapkan asal 2 rakaat saja, seperti solat-solat yang lain, seperti solat subuh. Bacaan pun ya seperti bacaan solat yang lain lah. Bacaan ayat pun terserahlah, ma tayassara minhu, apa yang mudah. Bukanlah rakaat pertama Baqarah, kedua Ali Imran. Apa yang mudah bagi orang tu. Kalau orang tu memang dah pakar kulhu ina'ak kulhu je lah, boleh. Lepas itu memohon pada Allah supaya permohonannya dikabulkan, maka Allah akan kabulkan. Maksud hadis itu namanya sembahyang hajat. Kan lepasnya minta supaya hajatnya dikabulkan. Kalau lepas sembahyang 2 rakaat, sebab itu lepasnya pula mohon supaya Allah ampunkan dosanya. Sembahyang tadi namanya taubat. Lepas sembahyang 2 rakaat seperti biasa,
Lepas itu mohon pada Allah supaya Allah pilihkan dua pilihan. Nama sembahyang itu sebenarnya tidak punya nama. Niatnya sama aja. Solat kerana Allah. Dah ada kiblat, bersih, suci, hadas besar, hadas kecil, najis. Ada kiblat, Allah Akbar, Allah. Itu niat solat apa saja. Tak ada sempena ini sempena ini. Yang menentukan solat itu tadi solat apa? Doa selepasnya. Oh, kerana dia lepas tu dia minta ampun, tu solat taubat lah tu. Jadi solat taubat, solat hajat bukan diniatkan masa solatnya. Solat tadi akan menjadi solat taubat atau tidak? Ya, kalau dalam doanya tadi boleh. Dan memang gitu kaedah dia. Ada hajat, tentu ada hajat tu. Tetapi pada zaman Nabi SAW sebenarnya tidak terlalu sering melakukan sembahyang hajat. Kerana mereka tahu hajat yang perlu di pohon. Ini bila punya hajat yang besar. Kita ni kadang tidak. Alah, hajat kecil aja. Kecil sangat. Kukunya patah dan ingin cepat tumbuh. Itu pun sembahyang hajat. Hajatnya apa? Supaya Allah segera kadang remeh-temeh sangat. Sikit-sikit hajat, sikit hajat. Dan ada sesuatu yang kadang tidak tepat. Tidak kena pada tempatnya. Salah pun tidaklah, tapi betul sangat pun juga tidak. Biasanya bila berlaku musibah yang dahsyat, bencana, apa biasanya sembahyang dilakukan oleh kebanyakan kita di surau-surau, di masjid-masjid? Sembahyang apa biasanya? Semajat ya. Tujuannya semajat supaya musibah itu segera itu kan biasanya kan. Tiba musibah aja, hajat semua musibah aja. Sebenarnya kurang tepat itu. Kalau kita baca ayat Al-Quran jemaah sekalian, kita tadabbur Al-Quran, bila berlaku musibah tu maknanya karena perbuatan kita, karena dosa kita. Kebanyakan musibah berlaku kerana dosa kita, kesilapan kita. Nabi Yunus ditelan di ikan kerana itu teguran Allah kerana kesilapannya. Apa yang dilakukan oleh Yunus ketika ditelan di ikan? Sembahyang hajat atau sembahyang taubat? Taubat, tengok, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat taubat. Sembahyanglah 2 rakaat, silakan. Dan lepas itu semua menangis-nangis, mohon ampun pada Allah. Lakukan taubat, istighfar. Boleh mengadakan taubat peringkat kebangsaan. Ya, karena dosanya dosa kolektif. Dosanya dosa kolektif, maka taubatnya pun mesti secara jama'i. Semua salah, mohon ampun. Sembahyang hajat sebenarnya sebelum berlaku musibah. Dalam keadaan aman tentram, mohon pada Allah, ya Allah, negeri yang lain hancur, negeri jiran bencana alam, sebelah pula selatannya mungkin huru hara. Masa itulah sepatutnya kalau nak sembahyang, nak mohon pada Allah, yakni mohon supaya Allah lindungi kita. Apa hajat sembahyang ini? Sembahyang 2 rakaat, mari kita sembahyang 2 rakaat. Lepas itu kita mohon kepada Allah, kemukakan hajat kita. Apa hajat kita? Supaya Allah kabulkan, janganlah negeri ini berlaku. Masa itulah yang lebih sesuai sembahyang hajat ni. Bukan masa dah diketuk baru, ya Allah sakit, tolong hentikan. Lah, Allah kata, aku ketuk kamu tu sebab kamu salah, minta ampun segera. Nabi Adam diusir daripada surga karena kesilapannya kan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam selepas diusir dari surga? Sembah hajatkah atau taubat? Apa ucapan Adam? Rabbana zalamna anfusana. Tengok, di sinilah silapnya. Banyak sekali silap. Kemarau panjang. Apa sunnah yang Nabi sunatkan untuk kita buat bila kemarau panjang? Istisqa. Jangan sembahyang hajat. Ini kemarau panjang, minta hujan, sembahyang hajat. Tuan-tuan, mari kita sembahyang hajat supaya Allah turunkan hujan.
Yang lain pun, iyalah sembahyang hajat lah. Hajatnya apa? Minta hujan. Bila minta hujan, sembahyang istisqa. Kan kadang-kadang pelik. Ini sudah menukar-nukar agama. Lakukan di tanah lapang, tengah hari. Semua dibawa keluar kalau boleh. Pada zaman itu sunatnya. Termasuk binatang ternakan. Kalau ada binatang ternakan lah, orang bandar tak adalah. Datang ke tempat tanah lapang itu dengan keadaan yang semuanya pergi, tak kira lelaki, perempuan, kanak-kanak. Pada zaman Nabi termasuk unta lah. Dengan rasa tadarruk, rasa rendah diri, rasa hina. Itu. Jadi pakaiannya yang paling sederhana. Jangan nak sembahyang istisqa semua datang pakai Rolls Royce. Rolls Royce, Bentley, singa, rimau, kuda, lembu semua. Maksudnya chop singa, kuda, brand. Ya, macam mana nak merayu pada Allah tapi menunjukkan ke ya paling sederhana lah. Itu bila kita mohon supaya Allah turunkan, bukan sembahyang hajat. Anda sudah menukarnya. Dan di sini ramai orang tidak merasa bersalah sebab dia fikir, kami dah sembahyang lah, alhamdulillah, malam tadi sembahyang hajatnya pula malam, tengah sejuk. Sebab dalam ikon banyak yang tak kena cara melakukan, diubah-ubah. Dia kata, iyalah istisqa ni susah, istisqa kena siang, betul, siang kerja, lepas tu istisqa tu siapa nanti nak berkhutbah, sebab ada khutbahnya, imam pula tak biasa. Lah ini susahnya. Akhirnya tak apalah, daripada tidak istisqa, sekurang-kurangnya kita dah sembahyang. Mana boleh inginkan hujan istisqa. Inilah mungkin karena kita terlalu kuat berpegang hadis Melayu. Tiada rotan, akar pun. Itu dia fikir, tak apalah, daripada tak buat langsung. Memanglah itu kita disuruh istisqa, daripada tidak, tak apalah, mari kita kumpul baca Yasin, niat dia minta. Apa dia fikir perbuatan itu betul? Itu salah. Tapi berapa kerat yang tahu itu salah sebab Yasin tu ini baca. Macam mana awak larang kami baca Yasin? Kan kesana kan nanti yang lagu pula yang memimpin juga ustaz. Takkan ustaz salah? Dari mana awak tahu dia ustaz? Yalah, dia mengajar alibata. Ustaz. Apalagi di Malaysia ni kan senang. Yang mengajar alibata ustaz, yang mengajar ABC cikgu, kan so. Dia tu mengajar aku, dia ustaz. Lagi pula, macam mana tahu? Ya, dia saya kenal. Hari-hari dia pakai serban. Mana ustaz? Sudah. Akhirnya sudah tidak ilmiah bicara agama. Tak boleh. Yang mestikan cara berfikir agama bukan begitu. Memang tidak mudah. Saya merasakan tidak mudah untuk memahamkan perkara-perkara yang seperti ini. Jangan ditukar agama ni. Jangan. Bila Allah suruh begini, buat begitu. Tak buat, mungkin tidak mengapa, jika surah itu hanya sunat. Begitulah maksud. Tapi jangan ditukar yang lain. Tukar lain yang jadi huru-hara. Ibadah sudah menjadi ya, katalah yang mesrian, kalau umpamanya kereta kita lah rusak, cermin tingkap katalah pecah, kan? Ya, kita gantilah cermin gitu kan. Walaupun bila kita tak ganti pun, insyaAllah kereta tu masih boleh jalan lah kan. Kereta cermin tingkap tak ada cermin masih boleh. Boleh kan? Boleh, insyaAllah masih boleh laju. Maknanya menggantinya itu bukanlah syarat untuk membolehkan kita tu jalan. Tak wajib pun. Man. Jadi kalau tukar, alhamdulillah, selesalah. Tapi kalau tak tukar pun, terlopong aja. Tak apa. Tapi jangan diganti dengan yang lain. Sepatutnya itu yang ditukar,
ditukar dengan yang lain. Banyak. Tayar jadi double tayar banyak. Ya tak boleh lah. Kenapa tayar jadi dua sebelah satu? Kena. Dia ingat tak trail lah apa. Tak, inilah. Ya, karena kita tak mampu nak tukar cermin, kebetulan pula ada tayar seperti itu, jadi bubuh lah semua. Orang pun, kenapa cik? Yalah, daripada ini sekurang-kurangnya ada buat. Mana boleh? Tak ganti tak apa. Sebab dia buat lain lah. Kalau tayar yang pecah, itu wajib. Ini hanya tingkap. Tak ganti tak apa. Tapi jangan ditukar dengan benda yang lain. Macam itulah maksudnya. Ibarat dia macam tu. Jadi merasa, macam mana nanti kalau dah macam tu? Susah Lepas tu yang belakang pula pecah lagi windscreen dia. Nak ganti, malas, tak apalah. Tak ganti pun tak apa, kan mesti belakang aja. Lah dibuatnya yang lain, yang lebih mudah. Diganti dia punya steering. Daripada bulat jadi macam handle. Orang pun pelik lah. Agama nanti jadinya dah macam gaduh-gaduh ya sekalian. Agama gaduh-gaduh, tahu gaduh-gaduh ya? Bukan gaduh. Gaduh-gaduh. Oh, ada gaduh-gaduh. Apa ya? Rojak. Oh, rojak ke? Gaduh-gaduh bukan rojak ya. Ya gaduh-gaduh lah. Baik. Dalam bab haji begini. Imam Ibnul Jauzi, saya bacakan Arabnya. Qad yasqutul insan al-fardu bil haji marratan thumma ya'udu la an ridha'il walidain wa hadha khata'. Sebetulnya haji itu, kewajiban haji itu telah gugur bagi seseorang bila dia telah melakukan sekali. Itu hukum asal. Kewajiban haji bagi seseorang telah gugur apabila dia telah melakukannya sekali. Dan sekali tah bilalah? Zaman moden ketika dia boleh naik kapal terbang, ataupun tahun 50-an ketika dia masih naik kapal laut, atau sekarang mungkin pergi tak bawa beg karena beg dah diseringkan di sana, atau perginya tahun 40-an pergi dengan bawa waktu tu tak tahulah goni untuk berasnya kan, karung, almari dia, ubat nyamuk, kuali. Asal sudah pergi dan sekali sudah gugur. Kewajiban tu sudah gugur. Ini prinsip, ini asal. Bila seseorang itu pergi kali kedua, memaksakan untuk pergi kali kedua, walaupun katalah mak bapaknya tak izin, bagi yang ada mak bapak karena dia menjaga mak bapak, atau pergi juga walaupun suaminya tak izin bagi mereka yang bersuami, maka pergi hajinya yang kali kedua itu sudah talbis iblis. Sudah talbis. Kenapa pergi? Rugi mak, ini biarlah, saya dah lama tak pergi mak. Jangan nak, mak sakit. Mak ni orang pergi haji tak boleh. Awak dah pergi nak. Dulu pergi naik apa namanya? Sekarang dia kata masjid Nabawi dah cantik mak, nak terna. Jangan nak, mak sakit. Pergi juga dosa. Haji bukan main-main mak, mamanya. Ya kan sudah pergi. Pergi kali kedua itu sunat. Nih, ada tuan. Hadza khata, ini salah besar. Warubama kharaja walai di duyun. Dia pergi juga kali kedua. Wahal masa itu dia masih ada tanggungan hutang yang belum dibayar. Bayar hutang tak mau. Tapi nak pergi haji juga walaupun kali yang kedua. Orang tu dah minta tak bayar. Wahal nama pun dah keluar surat khabar, masih tak mau bayar.
Hutang marah, pinjaman marah. Saya selalu sebut ni sebab dia fikir tak bayar, dia ingat tak dosa, dia ingat. Lagi besar dosa dia. Kalau tak bayar hutang pada A, yang dianiaya A je. Kalau hutang pada Mara, ramai yang tanya. Bahaya untuk bayar hutang. Bukan untuk pergi kali kedua yang sebenarnya dah tak wajib pun. Aw mazalim wa makhraja linusha, atau barang pergi keduanya sebenarnya niat dia bukan lebih kepada ibadah tapi lebih kepada nuzhah. Nuzhah itu apa? Nuzhah itu bertamasya, bersenang-senang, makan angin. Nuzhah itu makan angin. Tergiur dengan tawaran pakej haji tadi. Haji dan ziarah. Sebab dia pergi dahulu, dia tak pernah melawat yang ini, tempat-tempat ini. Tempat ini sekarang sudah Taif sudah di bandar macam-macam. Allah Maha tahu ni jamaah sekalian, dan setan memang pandai. Niatnya dilebihkan ke mana? Nak hajinya yang hanya sunat itukah jika tak pergi tidak berdosa, atau sebenarnya lebih kepada nuzhahnya, makan hanginnya? Maksudnya mana yang lebih kuat motivate, yang memberi motivasi pada dirinya, yakni untuk hajinya kan atau nuznya? Jangan-jangan kalau tidak ada, ini pergi haji pergi haji apa? Ya pergi haji, lepas tu 3 hari, lepas tu balik. Atau lawatan tak ada, lawatan hanya sekitar Makkah, tengok Zamzam, pergi Zamzam, tengok apa stesen bus, tengok ya Nabi. Di Madinah tak apa, yang Masjid Nabawi, lepas tu Pasar Tamar, dah balik. Tak nak lah. Lagi pula I dah pergi haji. Tengok yang lain, dan itu ada lagi satu tawaran yang lagi bagus, haji dan ziarah. Ziarah mana? Oh, ziarahnya ke Taif. Taif itu nanti akan ni, kemudian kita akan petik tamar sendiri, petik anggur sendiri, makan, lepas tu pergi ini, lepas tu pergi Iskandaria. Bila Iskandaria kita balik, kemudian pergi Dubai, shopping kat Dubai, kemudian ini I nak ni, nak. Tahukah kita pergi yang kedua tu sebenarnya sudah ada talbis iblis? Mungkin jika anda tidak singgah haji dahulu, memang niatnya nak pergi sana, barangkali fasiru fil ad, mungkin malah lebih selamat. Ingat ya. Jadi talbis, ingat ya, talbis iblis, tujuan iblis bukan sekadar menyesatkan jemaah sekalian, kita dah pelajari dahulu. Tujuan iblis bukan sekadar untuk menyesatkan, memang itu cita-cita yang terbesar lah. Kalau gagal menyesatkan pun, yakni pastikan manusia ini tidak untung, kan begitu kan? Tidak beruntung. Kalau orang ini anak Adam masih untung pun, iblis nak pastikan untungnya sikit. Jadi tak semestinya talbis ini mesti yang jadi mangsanya sesat, tidak. Iblis cukup suka, cukup gembira, puas hatilah. Walaupun dia berpenat-penat berusaha menyesatkan anak Adam, tapi kejayaannya hanya berjaya pastikan anak Adam tadi untungnya sikit. Hati-hati tu bila bab nak pergi ni. Mana sebenarnya yang dorongan yang lebih kuat? Sebab yang semalam dan minggu lepas tu lah dia kata, alah, tengok bus stop yang nak dilawat. Lepas tu tengok apa lagi tu. Tengok kandang unta, betul juga ya. Malah nak. Kali dapat lagi kawan beritahu, ini yang nak ni. 3 hari tinggal di Taif. Ini yang best ni. Ini mesti best punya ni. Kemudian kita menyeberang melalui kapal pesiaran mewah ke Mesir, menyeberangi Laut Merah. Dan sampai Mesir, menyelusuri Sungai Nil, bernostalgia. Wah, akan dihibur dengan budaya Fir'aun dahulu. Terus pergi. Ini bukan kata saya, itu kata pengarang buku ini. Bila itulah pendorong dia, motivasi dia, yang motivate dirinya itu lebih kuat,
Masya Allah, itu sudah ada talbis. Sudah ada talbis. Solat demikian juga jemaah sekalian. Solat demikian juga. Sebenarnya mana yang lebih kuat mendorong kita pergi ke masjid pagi-pagi hari raya tu? Karena nak solat sunatnya yang hanya sunat, bila tak solat pun tak dosa, atau mungkin pasal hari rayanya yang setahun sekali, atau mungkin memang dah tunggu lama nak pakai baju rayanya itu sebab sebenarnya tak pernah pakai sehingga duduk paling depan. Wah, tak pernah pun selama ni Jumaat pun tak nampak batang hidung. Hari raya boleh duduk depan. Mungkin nak pajukan sampingnya yang harga 25,000. Bukan orang aja terkejut, masjid itu pun terkejut. Siapa pula ini tiba-tiba? Hati-hati bab niat. Ini kita bicarakan bab yang ketiga dahulu. Dalam kitab Talbis Iblis, yakni bab yang ketiga, yakni takdzir min fitani iblis makadih. Disenakan panjang lebar di situ. Kalaulah orang itu lebih semangat pagi raya tadi, kerana rayanya, kadang kita duduk depan walaupun tak pernah lah duduk depan Jumaat pun tak nampak. Begitu seronok rasa, wah, sebab baju ini baju fashion lain tu. Baju Melayu tapi lain lah. Fashion Melayu dah tak ada lah ke Melayu. Sehingga pergi pun semua tengok, lain baju dia, lain. Sebab macam-macam lah Gucci dia letak. Baju dia ketat lah. Baju ketat lengan pendek. Baju ya, apa? Krisis Ketat. sekarang. Oh ya. Baju Melayu lengan pendek. Oh dah. Macam mana tu? Kemeja pendek kot. Tak, mereka fashion Melayu. Dengan samping dan seluar. Oh. Color lain-lain. Tunjukkan diri. Oh iya. Untuk raya inilah. Aduh, kacau lah tu. Oh, ketat-ketat ni Saya sendiri rasa syak lah ya mas kan. Wallahu alam. Jangan-jangan saya fikirlah, jangan-jangan yang membudayakan pakaian ketat anak muda, seluar ketat kan. Ketat sungguh lah. Bawa kecil, ketat, tak kira lelaki atau perempuan. Lepas tu hanya pakai apa t-shirt yang ketat, baju yang ketat, yang tunduk itu pun nampak punya buntut. Jangan-jangan ini memang Yahudi yang membudayakan ini. Fashion ini Yahudi. Saya katakan Yahudi sebenarnya dia tak kira muda atau tua dan nampaknya bukan baru tapi sudah lama. Ya ini ketika tempoh hari pergi Israel itu. Saya perhatikan. Kanak-kanak Israel, pemuda Israel bahkan termasuk ni pegawai-pegawai immigration dia yang tak beruniform, semua pakainya macam tu. Yang laki, yang perempuan, fashionnya sama, seluar dia ketat-ketat. Saya jadi teringat lepas tu pakai baju apa dalam t-shirt macam tu, apa t-shirt apa ni? Singlet itu bajunya tak dibutang, lengan pendek yang tak dibutang pula. Dia ketat-ketat. Katanya jangan-jangan memang Israel yang membuat. Apa tujuan dia? Betul ya mas sekalian. Dan nampaknya benda itu bukan baru. Saya tanya kepada tourist guide tu katanya, oh ini sudah lama di sini. Dia tidak tahu di negeri luar. Di negeri kami macam ini baru dalam 2-3 tahun ini saja kata saya. Di sini orang Israel dah pada dulu lagi pakai macam ni. Yang laki ke perempuan kan. Sungguh. Jangan-jangan memang Yahudi lah tu. Entah apa tujuan dia. Tengok bodyguard Yahudi kan tak semat kan. Apa pakaian dia? Hanya itu bagi baju kemeja. Lepas tu dalam ada singlet tak butang kan begitu. Pakai spek hitam kan. Kan kebanyakan begitu kan. Wallahu a'lam. Saya hanya waktu tu terlintas dalam fikiran saya. Apa yang saya perhatikan? Saya lebih suka hari itu lebih suka duduk lama di kawasan Israel. Dalam Palestin kejap, tapi untuk memperhatikan gelagat ni lah. Duduk tak ada masalah. Duduk di hotelnya tapi tak makan. Sebab saya bagi tahu kawan jangan belajar makan waktu sin di
Israel, kata. Dan duduk hotel itu bukan menginap di situ saja, lepak. Duduknya di hotel lain lah, tapi jalan-jalan lepak. Yum cari hotel, tengok hotel yang paling mahal sekali di Tel Aviv. Memang sama di Jerusalem, di hotel yang namanya King David Hotel tu termahal tu. Semua Obama pun di situ. Sahabat lah. Dan memanglah cantik. Oh, macam ini gelagat. Tapi itulah yang tukang sapu pakaian dia ketat-ketat lah. Tak ada yang semat, macam selekeh-selekeh. Senang nak lari tak kan? Ya. Kita selekeh pada dia sendiri. Tak tahulah. Bagi saya macam mana? Susah saya tengok pun. Ya betul, kawasan King David Hotel kanan kiri shopping complex yang mahal-mahal yang memang dahsyat lah. Tapi itulah kebanyakan dia. Masuk supermarket dia seperti yang cashier dia, yang jurujual dia, yang jaga pintu, yang apa semuanya pakainya macam ni. Jadi saya tanya lah, tergerak hati nak tanya, memang pakaian dalam, lama di sini, sudah lama macam ni dah, puluhan tahun. Lepas itu saya beritahu, di negeri kami dalam 3-4 tahun yang lalu, dalam budak-budak muda, iya katanya, jangan-jangan memang dia, mereka tak pernah keluar dari itu. Saya beritahu tu juga terkejut juga. Memang tu yang wa'iyadzubillah ta'udzubillah, tu pengaruh ya. Mungkinlah ada benarnya lah tu. Ada benarnya. Apalagi Yahudi kan memang menguasai dunia. Dan pelik sungguh, Pak Yahudi ni pandai sungguh lah macam. Negeri dia kecil, tidak ada kilang, tidak ada industri. Dia boleh kira industrinya. Sebab orang Yahudi peniaganya semua kan di luar negeri. Semua kilang-kilang besar negeri dia di luar negeri, duitnya bawa masuk. Di negeri dia tak ada kilang. Tak ada kawasan kilang. Mana ada. Yang ada hanya perumahan kawasan yang mewah. Dari mana dapat duit? Semua company-company yang besar-besar dia ada di luar negeri. Jadi duit luar masuk, bukan duit dia keluar. Bijaknya lah orang itu. Jadi kawasannya cantik. Sangat-sangat cantik. Bersih, cantik. Hanya orangnya yang tak cantik. Bodoh. Pandai tapi bodoh. Ya tak bodoh macam mana? Okey, hari Sabtu Yahudi pada zaman dahulu, pada zaman Nabi Musa, hanya dilarang cari ikan itu je kan. Hari Sabtu jangan cari ikan. Itu je lah. Jangan pancing, jangan apa, jala ke apa, tangkap ikan. Ya ibadah itu je. Selainnya boleh. Itu je larangannya. Sekarang mereka sendiri tambah larangan tu. Itu tambah. Hari Sabtu memanglah semua ofis cuti, kedai tutup, naik bas tak boleh, pakai handphone tak boleh, naik lift pun tak boleh. Jadi bila hari Sabtu sepi kat supermarket, jadi saya perhatikan orang yang pakai uniform hitam-hitam tu lah, yang pakai topi ada apa, jalan tengah panas. Saya kata kenapa jalan? Driver saya kata, ya Yahudi hari ini hari Sabtu, nak pergi mana-mana tak boleh naik kereta, kena jalan kaki. Bahkan sekarang pun mereka ni tak bawa telefon, tak bawa handphone. Sebab aku handphone tak boleh. Nanti kalau naik apa bangunan, tak boleh naik lift sebab hari Sabtu. Ini kan bodoh kan? Dia buat larangan baru ditambah-tambah yang pada zaman Nabi Musa mana ada lift. Memang bodoh. Dari situ nampak bodohnya. Bodoh sungguh. Jadi lengang lah, jalan lengang macam tu di kawasan Tel Aviv tu. Ibadat dia cium dinding tu Ustaz. Ya? Kat dinding tu, dia cium dinding. Angguk-angguk lah. Dan mungkin wallahu alam, mungkin setengah orang Islam yang wiridnya itu mungkin ada pengaruh daripada Yahudi. Sebab Yahudi lebih dahulu. Yahudi wiridnya bilingual tu kan. Saya merasakan satu keindahan lah jika tiga agama ini bersatu atau saling menghargai paling tidak. Memang memaksa tidak boleh.
Apalagi ketiga agama ini asal usulnya semua datang daripada Allah kan. Ya, Yahudi daripada Allah, ada Nabi yang paling banyak untuk mereka. Nasrani daripada Allah, Nabinya seorang saja, Isa. Islam, Nabi Muhammad SAW kan, ini semua daripada Allah. Ada kitab sucinya. Hanya mereka ini telah menyeleweng, menukar, itu cerita lain lah. Sehingga bila katalah Jerusalem, Masya Allah, kalaulah mereka ini rukun, benar-benar bandar Jerusalem menjadi bandar contoh, lambang simbol keharmonian umat beragama. Ya, apa tidaknya sini Masjid Al-Aqsa ada dinding, di luar dinding yang tinggi itu belakang tu rupanya Wailing Wall. Yahudi tengah gitu-gitu. Dalam sembahyanglah sebab Masjid Al-Aqsa. Belakangnya itu ada church. Ada yang tua, bahkan di situ dipercayai ramai orang, termasuk tempat suci bagi orang Kristian bila pergi haji. Bulan lepas, yakni bulan haji bagi orang Kristian seluruh dunia. So Jerusalem penuh, ada 4 tempat suci untuk yang wajib dilawati. Kalau orang Islam ada Arafah, ada Muzdalifah, ada Mina, ada Makkah. Mereka pun ada 4 tempat tu. Satu di antaranya Jericho. Ada bukit tinggi. Sekarang sudah pakai kereta kabel tu. Konon dipercayai dahulu Nabi Isa di situ puasa 40 hari. Ada bukit. Di situ ada church yang besar. Di situ ada tempat konon Nabi Isa dibunuh di situlah. Dibuang isi perutnya di situlah, di tanah itu. Jadi depannya pula masjid. Umar bin Khattab, karena dahulu Umar ketika menerima kunci Baitul Maqdis, datang daripada Madinah, disuruh solat dalam church, dia tak mau. Alasan Umar bukan tak boleh, tapi takut timbul fitnah. Jadi Umar sembahyang di luarnya. Tempat Umar sembahyang itulah didirikan masjid, nama Masjid Umar bin Khattab. Bayangkan sini church, sini ini Yahudi, sini belakang masjid, keluar aja situ ada orang jual salib, ada orang jual. Katalah kalau 3 agama ini rukun lah, mana Jerusalem sebagai simbol keharmonian. Kita tak boleh menghalau, memang mereka ada di situ. Masalahnya Yahudi tak suka orang Islam di situ. Jadi memang sangat campur aduk lah. Dalam satu lorong tu ada Muslim, ada Kristian, ada Yahudi, ada. Tapi kebaikan pemudanya itulah yang saya heran. Pakaian dia dan itu. Jadi sangat tak tahulah, dan macam biasa. Saya sampai berfikir. Saya berfikir akhirnya masa berjumpa dengan imam tu saya tanyakan lah. Khutbah Jum'ah, khutbahnya kebetulan pula cerita tentang Yahudi. Azan memanglah 1 hari 5 kali, kuat. Sembahyang subuh khasnya baca ayat Qurannya, yakni ayat yang berkaitan dengan Yahudi. Doa kunutnya sebab imamnya di situ agak bebas nampaknya, kadang ada yang kunut, ada yang tidak. Jadi terbukalah pendapat. Bila dia baca kunutnya kunut macam nazilah pun kutuk Yahudi. Termasuk ni. Dan sangat kuat speaker sebab di seluruh penjuru. Pintu Masjid Al-Aqsa nak masuk gate luar, sebelah luar dijaga oleh Yahudi, polis Yahudi. Lepas gate aja di situ polis Palestin. Jadi hanya sepadan dengan gate ajalah. Setiap masuk Yahudi tanya dulu. Maknanya Yahudi yang jaga ini hari-hari dengar lah, sebab kat dalam itu pun dah speaker kat mana. Jadi, dan mereka faham bahasa Arab. Memang bahasanya bahasa Arab dan 3 bahasa. Arab, Inggeris dan Hebrew. Terserah pilih yang mana satu, dia faham lah. Jadi dalam hati saya ada rasa bangga, bangga kerana Islam begitu bebas sebetulnya untuk menyampaikan kebenarannya. Baca Quran kuat, doa yang tak ada takut-takut. Itu maknanya ada kebanggaan. Wah, di luar itu Yahudi yang ni. Jadi saya tanya kepada Pak Imam Masjid Al-Aqsa tu, Pak Imam, macam tu Yahudi tu tak ada yang mereaksi. Tak apa, memang kita suruh gitu. Wah, dikutuk. Dan hari-hari dengan kutukan daripada masjid. Agak-agak mereka membuat marah atau memang dah pakak sehingga
Mungkin dah pekak lah. Saya cerita dengan kawan saya ni, saya ceritakan apa, sebab dia tanya apa tadi Ustaz yang cerita. Jadi tadi, iya katanya. Apa Yahudi tak marah kan? Saya tengok muka biasa. Harian dia kena kutuk. Subuh tu hampir setiap ayat dibaca mesti ayat berkaitan dengan Yahudi. Bahkan ada satu ayat tu cerita tok nenek moyang mereka yang ditukar jadi khinzir, yang ditukar jadi beruk, yang disambal petir hidup semula, dipuduh ni. Dan dalam doa pun demikian juga. Mohon pada Allah dalam Quran nazilahnya, ya Allah hancurkan musuh-musuh kamu. Ya Allah apakan yang apa nama. Inilah yang menguasai, menindas kami. Dan hati saya lah, bukan tak dengar, memang kuat sebab speaker tu memang di seluruh penjuru ada. Jadi itu rawatib tu. Kalau Jumaah lagilah. Sebenarnya macam mana ya? Ya apakah itu karena hati dah mungkin dah sumumbuk pun lah memang. Sumumbuk jadi dengar tak dengar ke apa. Hanya itulah dia jahatnya, pandai jahat. Dia menguasai setiap sempadan. Itu ajalah. Masuk masjid kuasai orang Muslim, tapi luar masjid pintunya dia yang menguasai. Nak masuk Palestin, tak apa, itu negeri Palestin, kamu masuklah. Tapi nak masuknya sempadan saya jaga. Jadi ya namanya Yahudi. Tapi sebenarnya tidak masalah, masuk tak ada masalah. Negeri dia pun aman, di Israel aman. Tengok orangnya bengkak itu aja lah. Tapi semat-semat lah. Bersih. Kawasannya bersih tu yang saya suka. Bersih, teratur, mewah-mewah. Mewah-mewah. Tapi rasa tak seronok adalah sebab mukanya kan muka semua muka-muka ni, muka dia ada muka yang memang ada tokoh masuk neraka lah, macam tu lah. Jadi rasa berkat tu macam tak ada. Betul lah. Muka nampak lawa-lawa tapi tak tahu, tak ada daya menarik, tak ada. Tak ada, yang ada tu hanya ya mungkin pasal ada tokoh ahli neraka tu jadi tak. Betul, ada. Saya ingin ialah rugi kalau tidak manfaatkan ya. Kalau dia kena manfaatkan. Duduk di tengah-tengah Israel orang di semua. Duduk di hotel dia. Mewah bukan main dia. Oh, macam ini orang-orang dia. Di sini tanyalah pura-pura dia dengan bangganya Obama pernah duduk sini, siapa lagi Bill Clinton pula di sini. Ini orang-orang pemimpin dunia yang besar-besar lah. Bahkan kalau ni siapa tu Microsoft yang kaya tu, Bill Gates yang selalu ni mesti sini, tak ada yang lain. Taklah besar tinggi sangat dunia, tapi mewah lah, sangat mewah. Tak tahu di mana kemewahannya, tak pernah tengok biliknya. Duduk di lobi pun dah beruntung. Ditanya minum ke tidak, tak. Kawan saya beritahu, tolong jangan apa-apa, jangan belanja 1 sen pun di. Jadi tak apalah, dua aja lah. Tengok orang makan, tengok orang minum. Ya rasa nak minum, baliklah. Terus baliklah cari yang lain. Dah memang begitu. Dan tak minum air putih pun tidak. Hanya itulah yang saya sampai sekarang terfikir. Kemudian balik tu saya nasihati anak saya, nak baru balik ni saya ingat kamu tak boleh pakai macam ni. Padahal yang apa, ada juga pakai ketat dikoyak, seluar beli. Kata kalau seluar koyak tu tak payah belilah, nak seluar lit tu ada jin yang lama tu, boleh koyak sendiri. Ada ke beli, dia kata beli seluar tapi koyak seluar yang dibeli tu. Kenapa kamu beli seluar yang koyak? Kalau saya koyak, keluar yang lama itu pun boleh dikoyakkan. Sepeliklah perangai Buddha ni. Ini pengaruh Yahudi lah, ingat. Sangat kuat lah kalau dunia. Ialah pasal dia produknya semua di luar negeri. Di negeri mana ada kilang, boleh dikira lah kilang. Memang tidak ada lah, apalagi kilang yang kotor-kotor. Tak ada. Tak ada kilang, semuanya buat duit di luar. Dan dia maknanya duit masuklah, tak pernah keluar. Tak pernah keluar. Waliyadzubillah. Tuh, jadi kembali pada yang tadi. Jangan untuk apa? Nuzhah atau untuk apa?
Tak boleh. Tak jarang keluar haji semasa dia memiliki patungan utang beragam kezaliman. Tak jarang dia keluar haji hanya untuk bersenang-senang. Bersenang-senang. Apa tu? Palesir, apa tu? Tak tahu tu maknanya tu. Ini bahasa Indonesia tapi saya tak faham. Palesir. Sia-sia. Yalah, bersenang-senang lah. Ya. Oh ya ke? Tak pernah dengar saya Palesir. Dan kerap dia mengerjakan ibadah haji menggunakan harta yang syubhat. Jadi ini sudah ada apa? Talbis. Sudah talbis. Wa minhum man yajibu ayatal qayyukal hajj. Wajuhur yudhi'u fit tariq faraid min at-taharah wa salah masallah wa yastami'una hawla al-ka'bah bi qulubin siyah wa bi batini ghairi naqiyah wal iblis yurihim surat al-hajj fayagurhum. Ramai daripada mereka yang pergi hanya untuk menunjukkan yang dia boleh pergi sekian kali. Saya dah 3 kali. Ya. Nak pergi, saya nak pergi lagi. Nak cukupkan 8 kali. Saya dah 6 kali, saya dah 7 kali, saya dah. Kalau itulah niatnya, mana sudah larilah. Atau semasa mengerjakan haji, dia malah mengabaikan ibadah-ibadah fardu. Di situ sebutnya at-taharah, solat. Dia sedang melakukan ibadah haji, tapi dia tak solat. Kan pelik. Sedang melakukan ibadah haji, tapi solat ditinggal. Memanglah haji itu rukun Islam, wajib sekali dilakukan seumur hidup. Solat rukun Islam juga, hari-hari wajib dilaksanakan. Masa pergi haji, solat ditinggalkan. Dalam perjalanan Makkah Madinah, Madinah Makkah, atau mungkin Madinah Judah, dah masuk waktu solat, tak solat. Wahab bas itu berhenti. Daripada Makkah Madinah, bas berhenti di tengah padang pasir. Driver pun berhenti. Terus driver itu mungkin entah apa, buang air ke apa, pergi jauh sikit. Lepas buang air pula, kemudian tiba-tiba solat di sebelah bas. Semua mak haji, pak haji, hajah rahmah, dah aja semua tengok. Apa pula ni driver tu sembahyang tadi kencing tu, sembahyang bila dia wudu? Ya memang dah waktu sembahyang kan? Ya pastilah dia istinja. Istinja tidak semestinya pakai air. Memang air tidak ada tempat itu kan? Pasir banyak, batu banyak. Kita ni gitu je lah. Lepas tu macam tak wudu. Yalah dia tayamum. Tak boleh lah. Ya Allah, hamba-Mu tak boleh ya Allah, sekarang tak boleh. Hormat waktu aja ya Allah ya, jangan marah tau. Hormat aja tau. Masya Allah. Zuhur, asar, dia masuk waktu asar tu. Zuhur belum sembahyang, masuk waktu asar, sepatutnya jamak lah kan? Bila tidak jamak nanti zuhur dan asar, nanti terus berjalan sampai tepat itu sudah lepas maghrib dekat isyak dah. Bas pun tak, itu driver bas tahu tu, dia tak boleh ni kalau dah sampai destinasi nanti dah mungkin dah masuk isyak. Jadi mau tak mau mesti sekarang juga sembahyang zuhur asarnya. Nak sembahyang pula, macam mana ya, air tu ada. Sedangkan saya nak melepeh tu macam mana nanti, wudu nanti, istinja. Istinja. Istinja pernah belajar, pernah dengar tapi asyik gitu je. Lalas hormat waktu. Teman hormat waktu pun tak tahu saya. Atau mungkin begini. Macam dah hormat waktu tu. Macam mana lah, Babu? Dulu ada kursus. Tak sempat ya. Dalam agama jemaah sekalian, dalam madhab yang 4 pun tidak ada istilah hormat waktu. Yang ada sebenarnya begini yang dibincangkan oleh orang dahulu dalam madhab 4 pun. Katalah orang itu waktu solat dah masuk dan
Wajib atas orang itu solat. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi kesahihan solat bila solat. Contoh, tidak boleh bersuci. Katakanlah ada tahanan, orang Muslim yang ditahan oleh Amerika yang zalim, di tahanan Guantanamo umpamanya. Saudara-saudara kita katalah yang disaki pengganas lah, sebab tak pernah diadili kan tahanan di Guantanamo yang dulu. Sekarang dia dibuka, dah lepas. Dah itu katanya Obama kempen dia nak lepas bila jadi presiden. Dah 2 pilihan pun tak jadi juga. Pembohong punya orang. Kata dia pandang tengok tahanan Guantanamo, saudara-saudara kita yang Muslim. Dia Muslim, dia wajib solat, dia tahu, oh ini zuhur, oh ini asar. Tapi nak solat, baju yang dipakai itu dah berhari-hari dah. Dan setelah mereka disiksa, bukan disiksa physically aja, bahkan yang jaga tu, tentera mereka tu kencing di atas baju mereka. Kan najis tu kan. Najis. Memang nak solat, mesti bersih daripada najis. Tapi macam mana nak bersihkan? Air tak ada, baju pun tak ada yang bersih. Tangan di dalam keadaan tu seperti mana? Kalau kita tanya Imam Malik, orang tu tak wajib solat, gugur. Sebab syarat solat mesti bersih daripada hadas dan najis. Imam Malik kata gugur. Kalau tanya Imam Asy-Syafi'i, jemaah sekalian, Imam Asy-Syafi'i kata orang itu solatlah dalam keadaan yang seperti itulah. Kalau tak boleh wudu, ya tayamum ajalah. Habis kotor najis, ya dengan itu solatlah lagi itu betul-betul solat zuhur. Allahu Akbar solat zuhur, rakaat. Kalau tak ada alasan untuk jamak, tidak ada alasan untuk qasar, solat biasa zuhur. Bila nanti, kata Imam Syafi'i, bila suatu saat mungkin dibebaskan, terlepas, atau mungkin sudah ada peluang untuk tukar baju, kata Imam Syafi'i, dikodok semula apa yang dahulu dibuatnya, yang dahulu pernah dilakukan. Imam Ahmad bin Hanbal, orang itu wajib solat dalam keadaan apapun, walaupun tanpa wudu, walaupun bajunya ini penuh dengan air kencing si Dajjal Amerika tadi, kan? Dan sembahyangnya seperti biasa, 4 rakaat di zuhur, maghrib ya 3 rakaat, dan sah. Sama ada nanti setelah dibebaskan jumpa air atau tidak, dibebaskan atau tidak, dia tidak perlu Ini sebenarnya yang dibincangkan orang dahulu. Tak ada istilah naik kapal terbang. Naik kapal terbang lah, nak wudu. Itu si pramugari itu tak benar kan? Sebab air tak cukup. Tayamum lah katanya. Tayamum mana boleh, semua bersih, semua tak ada debu. Kenapa tak bawa debu? Dah ada dijual tu debu. Beg pun 6 beg apa, takkan debu kecil pun tak. Itu maknanya tidak prihatin, tak ambil berat tentang solat. Jangan lupa debu tu di bawah, kan? Bedak pun ada 3 kotak. Bedak sejuk, bedak panas, kan? Bedak malam, bedak siang. Kan ada 3 kotak. Debu tadi di bawah, tu dah salah tu, kan? Wah, bila dia tayamum kemudian solat ikut kadar kemampuan, sudah dan sah solat itu. Kenapa mesti hormat waktu dan nanti nak? Itu katalah naik kapal terbang, naik bas lagi boleh turun. Bawah tu penuh alat untuk bersuci. Pasir tu dah tak tahulah berapa keluasan pasir tadi. Kalau nak tepuk pun semua tak akan habis. Macam mana kalau lepas buang air kecil? Kan istinja dengan pasir, batu banyak. Banyak batu. Tak perlu berganti-ganti, cukuplah untuk semua satu bak. Tapi masalah kami tak biasa. Ingat, tak biasa tidak boleh jadikan alasan untuk tidak solat. Ini bukan masalah biasa tidak biasa. So mana datangnya tak solat tadi, kemudian diarahkan untuk solat umar waktu? Tidak boleh. Istilah solat umar waktu itu sebenarnya tidak ada pada zaman dahulu. Dahulu membicarakan betul, orang nak solat tapi tak boleh. Macam mana nak keadaan macam ni, tak boleh sama sekali. Atau di hospital, orang sakit, memang tak boleh bergerak. Nak bersuci pun tak boleh, orang tolong pun tak ada. Sedangkan dia tahu
kewajipan solat ada. Waktu solat dah masuk. Ya, solatlah. Kata Imam Syafi'i, solatlah ikut ada kemampuan kamu. Nanti bila sihat, kalau dah sihat dan keadaan biasa, ya qada saja. Imam Ahmad tak payah. Yang tadi tu sudah sah. Itu sudah sah itu. Fattaqullaha mastata'tum. Takwa kepada Allah ikut kadar kemampuan. Jadi kalau ikut keempat-empat imam ni jamaah yang tidak ada satu pun yang berpendapat tak apalah kerana awak nampaknya tak ada wudu dan tak ada yang bantu, tak apalah, hormat waktulah. Hormat. Macam mana seorang nak hormat waktu Niatnya hormat waktu itu ya. Takbirnya berapa kali itu? Atau dalam hati begitu? Atau solat dalam hati? Sebab ini tidak ada jamaah sekalian. Hanya jangankan kepada Rasul, para sahabat, pada ulama yang empat itu pun tidak. Tengok, pergi haji, menaikkan rukun Islam, tapi solat diabaikan. Wah, itu rugi sekali itu. Sangat-sangat rugi ya. Talbis sudah begitu ketara. Ustaz, ya. Istinja ni dalam keadaan sekarang, aspek yang paling praktikal, kalau kita gunakan tisu paper yang bersih, sebetulnya alat yang digunakan istinja pertama sekali kalau dalam sunnah Nabi batu. Keduanya kayu yang boleh meresap. Wallahualam tisu ini karena sama dibuat daripada kayu dibenarkan atau tidak. Tetapi mungkin ada pendapat yang membenarkannya. Tapi selagi ada yang ada sesuatu yang disebutkan oleh Nabi itu masih ada, ya gunakan yang ada, tapi itulah kita ni geli. Nah, geli, tak biasa, tak suka, itu tidak boleh jadikan alasan. Tidak boleh mengubah hukum lah. Geli kalau ini tidak ada alasan. Contohnya kita nak makan makanan itu pula katakanlah kita tak biasa. Jangan kerana kita biasa makan itu lalu kita kata makan itu haram ya, kan tak boleh kan. Kalau punya di depan kita jamaah sekalian nak makan, lepas tu potong ikan yang masih mentah, kita makan itu. Ikan mentah. Kan mentah potong-potong udang mentah nak cik. Ini dan ini sambal tomato dia, cicah. Tak makan kan? Tapi halal atau tidak agaknya udang mentah? Halal. Jangankan yang mentah, yang bangkai pun halal. Kan yang lain laut ni bangkainya pun halal. Lah ikan bilis tu kan bangkai. Jadi masalah selera atau tidak itu cerita lain. Itu halal tu. Jadi nak tunggu masak lambat sangat, apalah. Udang tu masih ikan tu letak aja jalan sendiri. Ambil lagi. Ustaz, sementara Ustaz cakap pasal ikan bilis tadi, saya baca ikan bilis tu boleh, tapi ikan rebus tak boleh. Haram makan ikan rebus. Ikan rebus? Pasal apa? Direbus dengan tai-tai. Pasal rebus? Dengan tai-tai. Rebus dengan tai? Baik, apa yang jamaah faham bila ketika Nabi ditanya tentang air laut, suci, lalu Nabi kata al-bahru tahurun ma'uhu wal hillun maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Coba apa hukum yang jamaah boleh faham daripada ucapan Nabi halal bangkainya? Kalau bangkai pun halal aja mas sekalian. Sebab dia fikir, ikan tu haram sebab ada darah. Dah ada. Darah ikan bukan darah yang masfuha. Mungkin kita fikir kalau baju kita dengan tai ikan bilis najis. Tidak. Tai ikan bilis tidak najis mas sekalian. Boleh dengan apa rasa masin-masin? Ya, masin-masin itu bukan daging dia. Yang masin itu tapi nampak macam rasa tambah perisa. Ya, alhamdulillah. Iya.
Hanya kalau saya ditanya, tapi doktor yang adil yang pakai itu buat pengesahan bahwasanya sesetengah kotoran ikan ini membahayakan kesehatan. Kalau itu ya jangan. Ya, jadi diharamkannya karena membahayakan itu. Darah najis, jadi darah ikan. Tidak najis. Bahkan jika ikan tu bentuk macam rimau sekalipun. Manalah tahu suatu hari nanti di lautan sana ditemukan ikan yang bentuknya macam rimau. Betul-betul macam rimau. Sebiji lah macam rimau. Maka dia pun termasuk halal. Ikan dan halal. Lalu tak lalu cerita lain. Walaupun bentuknya macam khinzir sekalipun. Sekarang pun sudah ada kan anjing laut, kuda laut, singa. Sudah ada. Hanya bentuknya belum sejibik macam itulah. Boleh itu. Cobalah, Nabi kata halal bangkainya. Wih, bagi saya hadis yang ini cukup jelas, rahmat yang besar. Mudah tapi kita mungkin yang menyusahkan. Hingga nak masak ikan, hati-hati basuh. Basuh ikan kena sekor-sekor sampai kira-kira. Baca selawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan susah. Dahlah bukan daripada agama menyusahkan. Selagi bukan dari agama jemaah sekalian, ya itu akan menambah kesusahannya. Mana basuh ikan kena ya, kalau masak ikan 2 ekor tu, kalau ikan bilis bayangkan. Ikan bilis dan udang. Apa? Udang apa yang halus itu? Geragau ke apa? Nak kan 6 jam gini aja. Lenguh. Hanya nak buat cekodok. Tak payahlah sampai nyusah dengan Islam mudah. Yang 2 alam kan yang tak buat itu bukan singa laut. Laut tu 2 alam. Betul ke 2 alam atau jangan kita yang cakap 2 alam? Setakat di darat. Istilah 2 alam ni sebenarnya ada datang mula-mula daripada ulama daripada India. Yang saya pasti memanglah makhluk 2 alam haram. Tetapi makhluk 2 alam bagi saya yang saya pelajari yakni manusia. Ya, sebab itu haram. Makhluk 2 alam ni manusia. Iya. Masa dulu kenal, masa kenalan belum jadi suami isteri. Wah, macam ini. Sekali jadi suami isteri, lah, saya tak sangka awak tu macam tu ya. Dulu lain, sekarang lain. Memang manusia itu 2 alam. Nah, itu yang haram tu. Dulu awak tak macam ni, kenapa baru punya anak seorang dah lain? Memang 2 alam tu manusia. Hati-hati manusia. Makhluk 2 alam. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.